Okay, so cikgu dah start record. Okay, so untuk yang mula, siapa yang pakai phone boleh buat macam ni. Okay, dalam bentuk landscape supaya senang nampak. Tu yang pertama. And then, okay, yang kedua, kalau terima kasih juga saya nak cakap kepada siapa yang sharekan dekat IG, yang share story dekat IG, yang tag kita orang. Okay, thank you so much. So kalau boleh ramai-ramai tag tu macam best juga ah. Okay, so next hari ni siapa yang baru first time, siapa yang tak sempat print bahan, tak apa. So yang tak sempat print bahan jangan risau. Pagi ni kita nak mula dengan asas untuk gelombang dahulu. Okay, so dalam form 5, korang tahu korang belajar 5 bab. Antara bab yang cikgu rasa personally senang untuk cikgu lah, cikgu rasa senang untuk ajar, senang untuk faham, senang untuk korang faham juga, ada dua. Yang pertama radioaktif, itu bagi cikgu lah radioaktif sebab bab dia pendek. And kedua adalah wave, gelombang. Dengan syarat korang faham dulu asas untuk gelombang. Okay, apa asas untuk gelombang? Cikgu cerita kat dia. Okay, ni siapa yang pernah datang kelas cikgu dekat seminar sebagainya, okay, so korang akan pernah nampak lah nota ni. Ada juga yang tak pernah datang tapi beli daripada website. Okay, so siapa yang nak beli nota ke apa boleh pergi kat website cikgu www.cikguajwat.com. Okay, so ini nota untuk hari ni, gelombang. Right, so kita nak cerita hari ni asas dia bermula macam ni. Untuk SPM, korang belajar gelombang ni. Okay, so English dia wave. No worry, siapa yang belajar English jangan risau, cikgu akan terangkan juga. Okay, so dalam Englishnya, alamak tak boleh pakai kuning. Dalam Englishnya adalah wave, gelombang. Okay, semua wave, semua gelombang terbentuk ada syarat. Syarat dia mesti bermula dengan adanya kehadiran getaran, okay, ataupun bahasa Inggerisnya vibration, okay, ataupun satu lagi gangguan kalau bahasa Melayu, and bahasa Inggerisnya disturbance, okay, disturbance. Okay. Contoh kalau kita nak faham, kita ambil gelombang yang selalu kita nampak, gelombang air. Selalu kita cakap gelombang wave, selalu orang kait dengan air. So yang pertama, macam mana air nak ada gelombang? Contoh, korang tak ada air dalam baldi, air dalam baldi tu tak ada gelombang. Dia ada gelombang bila korang start kacau. Korang kacau air tu pakai tangan, ataupun korang goncangkan baldi, ataupun korang campak apa-apa dalam air, so baru dia ada getaran, dia ada vibration. Bila dia ada vibration, barulah ada wave, ada gelombang. Okay, so sekarang dalam bab ni, korang belajar sebenarnya bukan air sahaja adalah gelombang. Bukan water sahaja gelombang. Kita dah belajar dalam bab ni, kita akan belajar 4 gelombang. That's 4 wave. Okay, that's 4 wave. So dekat sini. So 4 wave tu adalah first, light, cahaya, water, air, electromagnet. Okay. And satu lagi last adalah sound wave. Okay. So kita belajar 4 gelombang. Cuma 4 gelombang tu is classified under 2 type. Allah susah sebut Melayu dia. Diklasifikasikan sebagai, okay, 2 tu melintang ataupun membujur. So kalau bahasa Inggerisnya transverse, okay, transverse wave. So ada berapa transverse wave? 1, 2, 3. And another one is membujur ataupun longitudinal. Okay, melintang. Membujur. Sorry, longitudinal membujur. Alright, so kita belajar 4 gelombang. Kenapa 4 ni diklasifikasikan sebagai gelombang? Sebab dia boleh melakukan ataupun boleh berlaku 4 fenomena. So fenomena yang pertama adalah pantulan. Fenomena yang kedua adalah pembiasan. Okay, pembiasan in English we call it refraction. Okay.
So dua fenomena ni, siapa yang join topik light semalam, okay, siapa yang join topik light semalam, kita dah belajar dua fenomena tu untuk light. So another fenomena yang kita akan belajar adalah diffraction ataupun pembelauan. And last sekali yang terakhir adalah boleh berlaku interference. Ataupun kita panggil dia interference lah, Melayu ni pun interference juga, ejaan je lain. Okay. So kita belajar 4 wave. Kenapa dia wave? Sebab dia boleh buat 4 fenomena tapi dia ada 2 group, 2 type. Transverse 3, longitudinal hanya ada 1. Okay. So apa perbezaan dia? Dekat sini dia punya perbezaan. Satu boleh travel through vacuum, another one cannot. So sound wave tak boleh travel through vacuum. Okay. And another one kat bawah ni, particle. Okay. Girim tu adalah particle. Bergetar, vibrate. Okay, vibrate, bergetar. Perpendicular, serenjang. Ya Allah, buruknya. Perpendicular, serenjang dengan direction of wave. Direction of wave. Okay. So, dia punya zarah maksudnya zarah macam ni. Okay, ni zarah, ada zarah kat sini. Okay, zarah tu dia bergetar atas bawah. Tapi wave dia bergerak. Okay. So, siapa yang, dia macam ni lah. Kalau orang yang pernah pergi stadium, okay, bila pergi stadium, selalunya bila pergi stadium kita kena buat wave. Kita angkat tangan, kita turun balik. Kita angkat tangan, kita turun balik. Okay. So kita, waktu kita buat wave dekat stadium, kita lah partikel, kita lah zarah. So apa kita buat? Kita hanya ke atas, turun balik. Ke atas, turun balik. Orang sebelah pun sambung atas, turun, so kita akan nampak wave tu bergerak. Tapi kita sendiri tak bergerak. Kita stay, kita tak gerak. So kita, partikel, kita tak bergerak. Dia hanya vibrate, atas bawah. Okay. So untuk yang bersifat macam tu, ada 3. Water wave, gelombang air, light wave, gelombang cahaya, and last one is electromagnet. Okay. Tapi untuk sound dia berbeza. Dia bergetar, vibrate dia parallel. Okay, parallel. Maksudnya kalau ada zarah dia macam ni. Bergetar depan belakang. Okay, dia bergetar depan belakang. Kemana wave tu bergerak? Wave tu bergerak ke depan. Okay. So yang cikgu buat arrow depan belakang tu dia punya particle, vibration. Okay, and arah tu adalah dia punya direction, gerakan wave. Okay. So untuk hari ni, fokus kita adalah, okay, sekejap ni sangkut sikit. So untuk hari ni, fokus kita adalah kepada yang cikgu bagi korang tu. Memahami wave perlu faham 5 perkara. Okay, perlu faham 5 perkara. So apa 5 perkara tersebut? Okay, 5 perkara tu adalah yang bawah ni. Okay. So, untuk terangkan ini, kita pergi kepada kertas yang cikgu bagi korang tadi dekat. Sekejap kita tengok. Okay, tunggu kejap, dia tengah loading cikgu punya screen. Okay. So korang dah makan ke belum? Right. Ni pergi ni, loading. Okay. So loading. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dekat sini, bismillah. Okay. Sekejap, kita tengok dia punya screen. Okay, so sekarang dekat screen korang, nak ke tandas boleh, suka hati, tak ada masalah. Silakan. Okay, so kalau boleh,
kurangkanlah merapu sikit dalam grup ni. Okay, so kita nak sambung yang ini. Okay, so dekat situ, alright, tak apa, kita sementara tunggu dia loading. So kalau kita tengok dekat sini ada dua graf sebenarnya. Satu graf dia adalah dia tulis mungkin tak nampak kat atas ni. Okay, graf ni adalah displacement and time. Okay, kita pentingnya kita nak tengok dekat paksi X. So paksi X dia kat sini time. Another one displacement and also distance. Okay, so dekat paksi Y dia adalah displacement. Bahasa Melayunya dia jadi sesaran. Itu bahasa Melayunya sesaran. And then another one is also displacement. Okay, so kat mana dia berbeza? Okay, so kat mana dia berbeza? Oops. Okay, sekejap, cikgu punya ni terkeluar. Semua masih ada lagi kan? Skrin cikgu terkeluar, cikgu stop share sekejap. Okay, cikgu terpadam, sorry. Kena buka balik. Okay, hello. Okay, so kita ada berapa orang? 74. Okay, terima kasih 74 orang yang bangun pagi, nak belajar pagi-pagi. Risa, Sofia, oh okay. Kenal. Nuri Maisara, oh kalau korang letak muka cikgu senang nak ingat. Okay, sekejap nak buka. Okay, so cikgu share balik. Okay. So, kita nampak dia punya graf kat situ ada dua. Beza graf dia adalah di paksi X. Okay, beza graf dia adalah di paksi X. So, perbezaan di paksi X tu akan menyebabkan korang ada dapat info yang berbeza. Okay, info dia tak sama. Kalau kita ada displacement dengan time, maknanya apa-apa korang tengok paksi X ni, time. Ada berapa maklumat kita boleh dapat dari graf ni? Kita boleh dapat 3 maklumat. Okay, apa 3 maklumat tu? Yang pertama adalah amplitude. Okay, pertama boleh dapat amplitude. Kedua, korang akan dapat period, tempoh. Okay, and ketiga, bila ada tempoh, boleh gunakan tempoh untuk cari F, frequency. Okay, frequency. Kalau ada displacement, distance. Okay, displacement, distance. Dekat sini, kalau nampak distance, tengok paksi X, ada distance. So, korang nak tahu ada berapa maklumat boleh dapat? 2. Satu, boleh kira dia punya amplitude. Kedua, wavelength. Okay, wavelength. So, bahasa Melayunya panjang gelombang. Okay, wavelength, panjang gelombang. So, sekejap Okay. Nampak Okay, so kalau kita ada displacement, time, boleh dapat 3 maklumat. Okay, apa 3 maklumat tu? Yang pertama amplitude.
Okay, yang pertama kita boleh dapat amplitude. Yang kedua kita boleh dapat period, tempoh. Yang ketiga boleh kira frequency. Okay, ada 3 perkara boleh kira frequency. Kalau kita ada displacement time, ni displacement time lah. Kalau kita ada displacement distance graph, so kita boleh dapat dua maklumat. Yang pertama, kita boleh cari juga dia punya amplitude. Yang kedua, kita boleh cari dia punya wavelength. Okay. Sekarang cikgu nak ajar macam mana nak tahu dia punya maksud. Tak perlu susah-susah sangat nak hafal, kita tengok dia punya maksud. Okay, yang pertama, kita tengok amplitude. Okay. So amplitude kat sini, kalau cikgu tanda amplitude kat sini. Okay. So amplitude di sini, kalau cikgu tanda, cikgu tanda dekat part CY. Okay, so kita baca part CY tu apa? Part CY adalah displacement. Okay, so part CY tu adalah displacement. So amplitude tu adalah displacement. Tapi displacement apa? Maximum displacement. Ataupun bahasa Melayunya, sesaran maksima. Okay. Okay. Clear untuk amplitude. So dua-dua sama. Dua-dua graf kalau orang tanya apa itu amplitude, sama. Amplitude adalah maximum displacement. Sesaran maksima. Okay. Nombor dua, kita nak tengok period. Okay. So period kat sini, cikgu guna pen ni. Okay. So tengok period. Boleh tukar pen lah. Okay. Period ni, dia dekat part CX. So kita tengok graf kita part CX. So part CX kita, dia tulis time. So period tu apa? Period tu adalah time. Nah. So time apa? Time for one complete oscillation. Okay. So bahasa Melayunya, masa untuk satu ayunan lengkap. Okay, so time for one complete oscillation, masa untuk satu ayunan lengkap. Okay. Okay, clear kat situ? So, nombor 3, period ataupun tempoh, masa untuk satu ayunan lengkap. Time for one complete oscillation. Okay. Alright, so frequency kena hafal sikit. Nanti cikgu akan terangkan juga supaya korang faham. Cuma kita nak cuba hafal maksud dia. Sebab selalu keluar soalan tu selalu tanya meaning of frequency, meaning of frequency, meaning of frequency. So first, apa maksud dia? So frequency is, bahasa Inggerisnya cikgu tulis dulu, number of complete oscillation in 1 second. Okay, number of complete oscillation in 1 second. Ataupun bahasa Melayunya, bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Okay, bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. So kena hafal Nanti cikgu akan terangkan supaya korang faham, tapi maksud tu kena hafal sebab selalu keluar. Okay. Okay. So ini tiga-tiga ni hanya boleh dapat daripada
graf yang pertama. Okay, tiga-tiga tu hanya berdapat dari graf yang pertama. Okay, so kalau korang ada displacement distance, okay, distance wavelength, okay, wavelength. So kita tengok wavelength. Macam mana cikgu letak wavelength? Wavelength ni kita letak dekat paksi X. Kita ukur dia dekat paksi X. Ni wavelength. Okay, so paksi X ni kita letak apa? Paksi X dia tulis distance. Jadi wavelength panjang gelombang tu apa? Wavelength tu adalah distance. Cuma distance apa? Distance from crest to, jangan lupa perkataan ni, successive crest. True lah. Okay, jarak dari puncak ke puncak bersebelahan. Okay, so itu maksud untuk wavelength. Wavelength. Bahasa Melayunya panjang gelombang. Okay, apa maksud dia? Distance from crest or through to successive through crest or through. Okay, ataupun jarak dari puncak ke puncak bersebelahan. Okay, so itu maksud. Okay, itu maksud. Maksud laju pula. Okay, maksud laju pula. Maksud laju gelombang. Maksud laju gelombang adalah jarak yang dilalui oleh gelombang dalam satu saat. Okay. So good question dekat ni. Okay, kita jawab satu-satu. Okay, satu-satu. So soalan pertama yang ditanya dekat cikgu, crest yang mana, throw yang mana? Okay, good. So crest adalah puncak. So crest kat atas ni, crest. Yang atas ni crest. Ataupun bahasa Melayunya puncak. Okay, puncak. Yang duduk di belah bawah kita panggil dia throw ataupun lembangan. Kalau bahasa Melayunya dipanggil lembangan. Okay, so boleh ambil, cikgu tanda kat sini. Kita tengok nak ambil wavelength, boleh ambil crest to crest. Nombor 1. Boleh ambil throw to throw. Kalau cikgu ada satu lagi, bawah ni. Ni pun boleh jadi wavelength, panjang gelombang juga. And last one, cikgu nak ambil daripada tengah ni pun boleh. Yang satu complete ni pun cikgu boleh ambil dia sebagai wavelength. Okay, cikgu boleh ambil dia sebagai wavelength. Sama juga period, tempoh. Cikgu boleh ambil daripada atas ni. Okay, cikgu boleh ambil tengah ni. Cikgu boleh ambil tengah ni. And kalau ada bahagian bawah pun cikgu boleh ambil bawah ni. So ni semua period. Beza dia sekarang ni, kalau korang tengok, nak ambil period, nak ambil wavelength, sama je cara. Okay, nak ambil period, nak ambil wavelength tu sama je cara. Beza dia graf. Period kalau displacement time. Wavelength kalau displacement distance. Okay, cara sama. Cara nak ambil bacaan tu sama, tapi kena tengok X tu, paksi X tu apa dia tulis. Okay, yang seterusnya, A atas bawah kena sama. Okay, so dalam kes ni amplitude, okay, A amplitude boleh ambil atas, boleh ambil bawah, sama je. Right. So last untuk hari ni adalah kita nak tengok yang ni. Okay. So yang pertama, kita tengok ada 3 graf dekat sini. So graf apa yang diberi ni, apa maklumat yang kita boleh cari atau berapa maklumat kita boleh cari daripada graf ni? Berapa maklumat kita boleh cari daripada graf ni? Cuba tengok dulu. Okay, and kalau siapa yang sudi tu boleh tulis dekat chat. Okay, ada berapa maklumat?
Okay, good. 3, betul. Ada 3. So apa 3 tu? Yang pertama, kita tengok graf ni. Ini adalah graf displacement time. Ataupun bahasa Melayunya, graf sesaran masa. So graf sesaran masa boleh dapat 3. Apa 3 tu? Boleh kita kira berapa dia punya amplitude. Kita boleh juga kira berapa dia punya period. And kita boleh kira berapa dia punya frequency. Okay, 3 perkara. So kita tengok period dulu. Okay, so period yang pertama, kita tengok amplitude dulu, amplitude. So untuk diagram 1, berapa dia punya amplitude? So diagram 1, kalau kita tengok kat sini, cikgu boleh ambil amplitude di atas. Yang ni 10. Okay, kalau cikgu ambil belah bawah ni pun sebenarnya 10. Okay, kenapa positif negatif? Sekejap lagi cikgu cerita, sekejap lagi. Okay, sekejap lagi cikgu cerita. So yang kita nampak sini, yang pertama ni, amplitude dia adalah 10. Okay. So dia pakai meter, okay, kita bubuh pun lah meter. Yang bawah ni tukar sikit lah meter. Senang. Walaupun 10 meter tu sangatlah tinggi, tapi tak apalah, pakai je lah 10 meter. Okay. So untuk yang nombor 2, cuba pakai warna purple. Amplitude dia. So amplitude untuk nombor 2 adalah 5. Okay. So untuk nombor 3, amplitude dia adalah 3. Alright. So amplitude. Okay, so amplitude. Sepatutnya A besar. Amplitude selalunya A besar. Okay, amplitude sepatutnya A besar. Okay, sekarang ni kita ada 3 amplitude. So amplitude menunjukkan apa? So amplitude juga mewakili energi, tenaga. Kalau kita ada gelombang yang ada amplitude yang tinggi, okay, amplitude yang tinggi maknanya amplitude tinggi dia ada higher energy. So nak bagi faham contohlah yang kita tahu katalah tsunami. Okay, contoh tsunami. Tsunami apa berlaku dekat gelombang? Apa jadi dekat air? Air dia naik tinggi. So tinggi tu apa? Amplitude. So kenapa dia boleh naik tinggi? Sebab dia ada banyak energi, dia ada banyak tenaga. So kalau energi dia rendah, dia biasa je. So amplitude kat sini berkait dengan energi. So mana yang ada higher amplitude, ada higher energy. So kalau kita compare 3 ni, kena cikgu tukar bawah ni pakai pen biru lah. Okay, kalau kita compare 3 ni, yang mana ada higher energy? Okay, higher energy adalah diagram 1. Okay, diagram 1 higher energy. So bila diagram 1 higher energy, kenapa kita kata diagram 1 higher energy? Sebab diagram 1 ada higher amplitude. Okay, diagram 1 ada higher amplitude. Higher amplitude, so higher energy. So kalau ditanya reason dia, because dia ada higher amplitude. Higher amplitude ada higher energy. Okay, itu baru amplitude. So sekarang kita nak tengok period. Macam mana nak kira period? Alright. Period adalah time for one complete oscillation. Masa untuk satu ayunan lengkap. Okay. So cikgu boleh ambil macam ni. Cikgu pakai warna merah ni. Untuk the first one. Time dia satu ayunan lengkap adalah macam ni. Ini satu ayunan lengkap. Okay. Cikgu boleh juga ambil sebenarnya. Cikgu pakai warna kuning ni. Cikgu boleh juga ambil macam ni. Daripada atas sampai atas satu lagi. Ni pun boleh ambil sebagai period. Okay, cikgu nak ambil yang macam ni straight tadi pun boleh ambil dia sebagai period. Okay, atau kata cikgu pakai warna apa je? Warna ni. Cikgu nak ambil daripada bawah. Oh, jauh tebal. Okay, cikgu nak ambil bawah ni naik turun sampai sini.
pun boleh, ini pun kita boleh ambil sebagai period. Okay, so period dia, berapa period dia? Yang pertama ni kalau kita ambil yang warna merah, kita baca nombor tu 4 saat. Okay, kalau cikgu nak ambil yang warna kuning tu dekat sini. Ni nombor, kalau kita tengok nombor. Okay, nombor dia 1 sini. Sini 4, sini 5. So 1 sampai 5, so kalau kita ambil pun masih lagi 4 saat. Okay, yang bawah ni kalau cikgu ambil, sini 3, sini 7. So masih lagi period dia 3 sampai 7 masih lagi 4 saat. So boleh je pilih mana-mana untuk korang cari dia punya period. Tapi senang ambil one complete lah. Okay, satu ayunan lengkap tu satu period. So period dia 4 saat. Okay. So kita tengok yang second one. So berapa period dia? Kat sini period dia hanya ambil masa lagi pendek. Because period dia hanyalah 0.5 saat. Okay. And yang bawah ni pula, period dia. Okay, period dia yang bawah ni lagi pendek daripada atas. Okay, lagi pendek di atas because period yang bawah ni hanyalah 0.4 saat. Okay, so cikgu letak macam ni. Untuk diagram yang first, okay, okay, bila dia tanya mana ada nak kira dia punya frekuensi. Okay, so untuk diagram yang first, period dia adalah 4 saat. Lama, masa dia lama. Maksudnya dia berayun tu 1, 2, 3, 4, dia ambil masa lama. Okay. Tapi yang kedua tadi, masih kejap sikit. 0.5 saat. Okay, yang ketiga dia ambil masa 0.4 saat, lagi pendek. Okay, so kita nak kira frekuensi. Frekuensi 1/T 1/4. Yang ni frekuensi 1/T 1/0.5. Ini frekuensi 1/T. So 1/0.4. Okay. So kita kira berapa frekuensi dia. Okay, so 1 bagi 4, tekan kalkulator, 0.25 unit dia hertz. Okay. So untuk warna purple, frekuensi dia 1 bagi 0.5, so frekuensi dia 2 hertz. Okay, untuk yang belakang ni 1 bagi 0.4 akan dapat 2.5 hertz. Okay, so apa hubungan dia? Hubungan dia kalau kita tengok, bila period dia, tempoh dia panjang lama sampai 4 saat, frekuensi dia rendah je. Okay. Tapi bila period dia warna biru, ambil masa yang sangat singkat, sekejap, pendek masa dia, frekuensi dia jadi tinggi. Okay. So hubungan dia, if you have longer period, okay, okay, masa untuk satu ayunan tu lagi lama banding yang cepat dengan yang lama. Cepat, lama. Right? So hubungan dia adalah inversely proportional, berkadar songsa. So unit untuk frekuensi adalah hertz. Okay, kenapa hertz? Asal dia macam ni. Kalau cikgu buat tadi 1/4, 1 bagi 4, unit 4 ni 4 saat. Okay, 4 saat. So kalau cikgu bagi 1/4 saat, korang dapat 0.25. S tu bawa ke atas, second negatif 1. Nama lain untuk second negatif 1 ni adalah 0.25 Hz. Tu unit dia. Okay, so good question. Memang unit dia Hertz ke? Sebenarnya second negatif 1. So unit SI dia untuk frekuensi is not second negatif 1. Unit SI dia adalah Hertz. Okay, frekuensi adalah Hertz. Okay. So sekarang kita nak tengok maksud frekuensi tadi. Maksud frekuensi tadi, kalau korang recap balik, maksud untuk frekuensi is
Okay, maksud untuk frekuensi tadi, number of complete oscillation in 1 second. Masa bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Okay. So, kita nak bagi faham ni. Cik nak bagi faham maksud dia. So, kalau kita tengok graf balik. Tengok satu-satu. Kita tengok yang sini. Ini cuba padam. Okay, kita tengok graf ni. Okay, kita tanda. 1 saat dia dekat mana? So, yang ada tu 2 saat. So, 1 saat dekat sini. So, 1 saat baru ada berapa wave? 1 saat baru ada banyak ni je. Wave dia baru banyak ni. Bermaksud dalam 1 saat, dia baru ada 1, 2, 3, 4. Dia baru ada 1 bahagian daripada 4 bahagian gelombang kat situ. Okay. So, kita tengok nombor 2 dulu. 1 saat dia dekat mana? 1 saat dia dekat sini. So, nak sampai 1 saat, ada berapa wave? 1 complete wave dia kira atas bawah tau. Atas bawah ni 1 complete. Atas bawah ni lagi another complete, 1 complete. So, ada berapa complete? Korang dapat 2 complete. So, 1 saat ni ada 1 wave. Okay, 1 wave and 2 wave. Sebab tu bila kita kira frekuensi tadi, kita dapat 2 Hz. Sebab dalam 1 saat ada 2 gelombang. Okay, ada 2 kali vibration. So yang dekat sini, 1 saat dia kat mana? 1 saat dia, satu lagi. Baru cukup 1 saat. So ada berapa wave? 1 wave, 1 complete wave. Kat sini, 1 complete wave. Kat sini, half. That's why bila kita kira frekuensi 1/T dapat F dia 2.5 second negatif 1, 2.5 Hz. Okay, so hopefully korang clear. So siapa clear boleh komen faham ke tak untuk kira frekuensi daripada gambar, daripada graf. So kalau ada graf boleh tak kira frekuensi. Okay, so cara dia korang tengok 1 saat ada berapa wave. Okay, 1 saat ada berapa wave. So jangan, maknanya korang tak semestinya pakai formula. Kalau kita faham 1 saat ada berapa wave, tak payah pakai formula pun tak apa. Okay, tak semestinya kena pakai formula. So formula tu F1/T. Okay. Contoh korang belajar T-ketik 50 Hz. Okay, T-ketik 50 Hz. Because kita punya elektrik tu dia supply 50 Hz. So power supply tu dia supply 50 Hz. Okay, so 50 Hz bermaksud dia vibrate 50 kali. Okay, kita kira 1 saat 1, 50 dah. 2, 100. 3, 150. Okay. And contoh kalau kita tengok nyamuk, lalat. Okay, kepak dia vibrate. Berapa banyak? Okay, ni fun fact je lah. Nyamuk vibration dia 400 Hz. Lalat 200 Hz. Okay. Bermakna kita tengok nyamuk tu, kepak dia 1 saat dia dah bergetar 400 kali. Lalat pula kita kira 1 saat kepak dia dah 200 kali vibrate. Kira 1 dia dah 200. Okay, kira 1 400. So banyak. Okay, itulah frekuensi. So kalau contohnya 1000 Hz, 1000 Hz tu maksudnya kita kira 1 dia dah vibrate 1000 kali. Okay, itu dia punya wave. Okay, so another fun fact is manusia hanya boleh mendengar 20 Hz, bunyi yang 20 Hz sehingga 20,000 Hz. Okay, so bunyi yang frekuensi dia kurang daripada tu, contohnya jantung korang vibrate, okay, jantung korang vibrate dup dup.
Dup-dup. Maksudnya satu saat dia vibrate 2 kali. So berapa frekuensi jantung? Satu saat vibrate 2 kali 2 Hz. Sebab tu kita tak boleh dengar. Okay, kita tak dengar. Tapi bunyi yang boleh dengar ni. So nyamuk, lalat, dia duduk dalam ni 400, okay, sorry 200, 400, maknanya kita boleh dengar. Okay, kita boleh dengar. So kita dengar bila? Kita dengar bila dia lalu tepi telinga. Okay, dia lalu tepi telinga. Kenapa kita dengar hanya bila lalu tepi telinga? Sebab frekuensi dia kita dengar, vibration dia kita dengar, cuma amplitude dia, tenaga kepak dia tu rendah. Energi dia low, amplitude dia rendah. So bila energi dia low, kita tak boleh nak dengar bila dia jauh. Dia hanya dengar bila dia dekat. Okay, macam orang bercakap, kalau orang bercakap perlahan. So orang bercakap perlahan, maknanya dia guna tenaga yang rendah. So kalau dia guna tenaga yang rendah, bermaksud dia guna lower energy. Lower energy, lower amplitude. Okay. Alright, bunyi apa yang 20,000? Oh, bunyi ada banyak lah. Dia macam ni. Suara korang dengan suara cikgu tak sama because kita vibrate at different frequency. So, dia tak sama lah. Mungkin ada orang yang frekuensi dia 100, 200, 1000, depend. Okay, bunyi kereta berapa hertz? Ya Allah, bunyi kereta berapa hertz? Kena check lah. Tapi yang confirm dia mesti antara 20 sampai 20,000. Itu dah confirm. Okay, so itu untuk frekuensi. Right. Last one untuk hari ni adalah nak kira speed. Okay, adalah nak kira speed. So nak kira speed, formula kedua dalam bab ni. V sama dengan F lambda. Okay, V sama dengan F lambda. Okay, kenapa speed jadi V sama dengan F lambda? Alright, kita tengok balik bab 2. Kita belajar speed. So speed untuk bab 2, laju untuk bab 2 adalah distance ataupun jarak bahagi dengan time, masa. Okay. So jarak, distance, okay. Tadi kita belajar maksud wavelength. Apa maksud wavelength? Wavelength adalah distance. Okay, distance tu wavelength. Untuk wave tadi, distance tu adalah wavelength. Okay, and then over time. Time tadi T, period. Maknanya formula asal dia adalah speed untuk wave, wavelength dia berapa bahagi dia punya period. Asal. Tapi kita tahu frequency is 1/T. Okay, frequency is 1/T. So apa dia buat kat sini? Ini sebenarnya adalah lambda darab 1/T. So dia gantikan V sama dengan lambda darab frekuensi. So dia susun balik V sama dengan F lambda. Okay. So contohnya distance. So apa unit distance? Okay, unit distance adalah meter. Contohnya meter atau sentimeter. Okay, meter. Unit untuk distance adalah meter. Okay, unit untuk distance adalah meter. Unit untuk frekuensi tadi second negatif 1. Unit lain dia hertz. So kita dapatlah speed dia meter per second. Okay, dapat meter per second. So tu asal formula dia. So yang ini korang ganti sahaja dengan formula. Okay, so kita tengok soalan. Cikgu, kalau infrasound dengan ultrasound. Okay, infrasound adalah bunyi-bunyi yang dia bergetar kurang 20 Hz. Contoh macam cakap tadi, jantung. Okay, and nada haiwan. Okay, nada haiwan kadang kita tak tahu dia cakap apa. Contoh kau tengok semut dengan semut. Dia bercakap tapi kau tak dengar. Sebab kenapa kau tak dengar? Sebab bunyi dia bukan dalam range frekuensi yang kita dengar. Kita hanya dengar 20 sampai 20,000. Frekuensi yang kurang tak dengar, frekuensi yang lebih tak dengar. Okay, so kalau ultra ni frekuensi dia lebih. Frekuensi lebih daripada 20,000. So apa efek kalau dia punya frekuensi rendah? So kalau kita masuk formula ni, formula untuk yang ni, V sama dengan F lambda.
So kalau kita ada frekuensi yang rendah, gelombang tu bergerak lebih perlahan. Okay, kalau kita ada frekuensi yang tinggi, gelombang tu bergerak lebih laju. Okay. So cikgu, formula V tu boleh guna untuk cari speed or velocity? Ya, boleh guna untuk cari speed and boleh juga guna untuk velocity. Boleh. Okay, so another question. So cikgu, unit untuk wave speed bukan megahertz. Oh, mega. Sekejap. Mili. Oh, meter hertz. Taklah, bukan. So kita pakai meter per second. Okay, meter per second. Tapi maknanya samalah, meter per second tu samalah dengan M hertz kat situ. Okay. Tapi bukan, itu bukan millihertz M kat situ adalah, sebab kenapa kita tak buat M hertz? Sebab M hertz selalunya ni bermaksud millihertz. Okay, that's why kita tak pakai M hertz, kita pakai meter per second. Okay, so itulah rangkuman untuk kelas hari ini. Okay, untuk kelas hari ini. So cikgu ada bagi latihan juga. So sebelum tu kita tengok sikit, cikgu recap balik sebelum kita habis. Benda pertama yang korang kena tahu bila belajar wave adalah 5 perkara yang cikgu cakap ni. Okay, 5 perkara yang kita bincangkan tadi. Okay, apa itu maksud amplitude, apa maksud wavelength, apa maksud frequency, apa maksud period. Okay, yang tu. And yang seterusnya, formula kat sini ada 2. Okay. Yang topik-topik seterusnya kita akan buat kemudian. Tapi apa yang cikgu nak korang tengok kat sini adalah seterusnya untuk pantulan, korang hanya perlu tahu apa jadi dekat VF lambda. Okay. Untuk pembiasan, apa jadi dekat VF lambda. So V kat situ speed, F tu frequency, lambda tu wavelength. So untuk pantulan, semua tu tak berubah. Laju dia pergi, laju dia patah balik sama. Frekuensi dia pergi dengan patah balik sama. Okay. And then wavelength dia pun pergi dengan patah balik, wave dia sama. Okay, untuk pembiasan dia ada beza kawasan dalam, kawasan cetek. Okay, kawasan yang ketumpatan tinggi, ketumpatan rendah. Okay, untuk pembelauan VF lambda sama. Okay, VF lambda sama yang berubah arah. Okay, so apa beza refraction dengan diffraction? Okay, refraction pembiasan bila bila gelombang bergerak pada medium yang berbeza. Okay, so kalau air pula bila dia bergerak kedalaman berbeza. Okay, kalau cahaya pula, kalau bunyi pula, bila bunyi itu bergerak dekat kawasan yang berbeza ketumpatan udara. Okay, pembelauan adalah macam mana wave dia nak pass through, dia nak lalu bila dia ada halangan. Bila dia ada obstacle macam ni ha. Okay, bila dia ada halangan kat sini. Okay, so bila dia ada halangan macam ni, ini dia lalu celah ni, so apa fenomena yang belakang ni? Diffraction. Pembelauan. Okay. Apa yang kita perlu tahu dekat wave yang belakang ni, V, F, lambda dia semua ni tak ubah. Unchanged. Sama je. Yang berubah adalah energi dekat bahagian belakang ni. Energi dia berkurang. Amplitude dia berkurang. So, ini dekat mana kita pakai? Ni kita pakai dekat harbor, dekat pelabuhan. Sebab apa? Dekat pelabuhan, kita nak kapal dekat kawasan dalam. Okay, bergerak, dia berlabuh, kapal berlabuh, kawasan masih dalam. Tapi kita nak kurangkan energi dekat kawasan tu, so kita buatlah penghadang kat situ and fenomena dia diffraction. Okay, cikgu macam mana nak jawab soalan pasal gitar yang berkaitan dengan frekuensi? Oh, gitar. So, gitar ada berapa tali 6 Suka hati aku je. 6 tali. 6 tali ke 5 tali? Lebih kurang lah. So, setiap tali ada berbeza ketebalan. Okay. So even bila dia ada beza ketebalan pun, bila korang petik, setiap tu akan produce different frequency. Okay, so frequency untuk bunyi ni maksudnya efek dia punya pitching. Bahasa mudahnya efek dia punya bunyi. So setiap tali tu akan ada different pitch. Different pitch. Kenapa ada different pitch? Sebab ada different frequency. Itu nanti cikgu cerita kemudian lah. Yang sound wave tu cikgu cerita kemudian. Okay, so contoh kata kita ambil gendang. Gendang dia tak boleh banyak frekuensi. Dia ada 2 je. Ketuk tepi, ketuk tengah. Ketuk tepi bunyi lain, ketuk tengah bunyi lain.
So bila kita ketuk tu vibration dia tak sama. So dia ada different frequency, and different frequency tu akan ada different pitch. Okay. Alright. Okay, so itu sahaja. Sekejap Okay. Alright, so itu sahaja untuk pagi ni. Okay, saya tengok sikit muka korang. Okay. Satu, dua. Okay, siapa lagi? Oh, ni tak ada muka. Page 2 tak ada muka. Page 3. Okay, page 4. Page 5. Okay, habis dah. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, so insyaAllah nanti kita akan sambung lagi dengan topik lain pula. InsyaAllah. Hai Elsa. Okay, so thank you semua. InsyaAllah nanti cikgu akan update dekat group topik lain. Kita akan buat vote juga, kita akan buat poll juga, tengok topik mana yang korang nak ni. So untuk yang video ni, cikgu akan upload dekat YouTube, our YouTube channel. Okay, YouTube channel kita orang adalah Fizik SPM Physics O Therapy. Boleh cari dekat YouTube channel. Okay, bolehlah support kan. Banyaklah cikgu boleh share video lagi kat dalam tu insyaAllah. Okay, so itu saja untuk hari ni. Selamat breakfast pada yang belum. Selamat berehat pada yang nak sambung tidur dan sebagainya. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.